Okay, Assalamualaikum dan selamat malam kepada penonton Malaysia Post yang dihargai. Okay, pada malam ini kita akan bersama dengan seorang tokoh politik yang tidak asing lagi dekat negara kita, dan saya kira tak perlu diperkenalkan lagi kepada semua. Rasanya semua orang pun dah kenal dengan sosok yang kita temu bual pada malam ini, iaitu yang berhormat Tengku Razali Tengku Hamzah. Assalamualaikum Ku. Waalaikumsalam. Apa kabar Ku? Sihat Ku? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Okey Ku, malam ini kita bersama-sama dengan Malaysia Post untuk membincangkan serba sedikit apa yang berlaku dalam negara kita, terutamanya dalam politik semasa. Okey. Sebelum tu Ku boleh ceritakan sedikit pemerhatian Ku berkenaan dengan negara selepas kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional pada PRU ke-14. Bagaimana Ku melihat sebagai seorang veteran politik pentadbiran negara ketika zaman Kerajaan Pakatan Harapan kemudian diambil alih oleh Perikatan Nasional. Bagaimana Ku melihat? Ialah kita tengok keadaannya tidak menentu, oleh kerana hasil ataupun akibat kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional dalam tahun 2018, bulan Mei 2018, menampak kepada kita bagaimana rapuhnya kedudukan masyarakat kita di Malaysia. Berpecah belah. Kita bukan saja rakyat berpecah belah, dari segi kaum pun berpecah belah. Orang Melayu berpecah belah, 4-5 kumpulan. Begitu juga orang keturunan Cina berpecah belah. Memang dia sudah berpecah belah mengikut persatuan masing-masing, tetapi nampak sangat dia ni berpecah selepas pilihan raya umum tahun 2018. Orang India pun berpecah belah. Jadi oleh kerana perpecahan inilah saya rasa berlakunya tidak stabil keadaan dalam negara. Mungkin sumbangan daripada kegiatan politik ataupun berlakunya krisis politik yang memisahkan rakyat daripada satu kumpulan dengan kumpulan yang lain, dan ini tidak memihak kepada keadaan yang mungkin boleh diperbaiki dengan mudah. Oleh kerana apatah lagi selepas jatuhnya Kerajaan Barisan Nasional, kita ditimpa pula dengan COVID-19 yang mengancam kesihatan rakyat seluruh dunia. Kalau kita lihat penyakit coronavirus ini, dia bukan semata-mata menyerang organ tubuh badan kita. Dia, kalau kita lihat selama setahun kita dilanda pandemik ini, dia bukan menyerang semata-mata kesihatan kita, malah dia juga menyerang ekonomi. Malah bukan setakat ekonomi kita, seluruh dunia ekonomi terancam. Itu terbit daripada tindakan kerajaan ataupun pemerintah nak mengurangkan kesan daripada penyakit ini, kerana jangkitan dan sebagainya, nak mengurangkan supaya dapat diputuskan kaitan dengan orang yang telah jatuh sakit kerana diserang oleh penyakit ini, maka macam-macam larangan dibuat. Jadi oleh kerana itulah terbantut usaha-usaha rakyat, sehingga tak boleh keluar, tak boleh macam-macam lah, ada syarat yang dikenakan menyusahkan rakyat. Tetapi itu semuanya dilakukan oleh kerajaan semata-mata nak mengurangkan jangkitan. Itu sebab adakan jarak sosial antara satu dengan yang lain, supaya kuman yang kerana bersin ke, kerana batuk ke, tidak akan terlepas menjangkiti orang lain. Jadi ini menyebabkan
susah orang nak jual nasi lemak pun susah kerana larangan-larangan itu, dan oleh kerana putaran wang pun jadi mengecil. Oleh sebab itu orang yang menjual barang pun tak laku barang yang dijual. Oleh sebab itu pekedai-pekedai kurangkan tenaga kerja, dibuang kerja ataupun dipotong gaji, kerja harian pun dibayar separuh gaji dan sebagainya. Dan ini menyulitkan kehidupan rakyat. Dan oleh kerana itu bisnes pun tak bergerak seperti biasa. Dan orang nak bekerja pun oleh kerana larangan pergerakan rakyat. Jadi ada yang dapat pergi kerja, ada yang bekerja dari rumah, yang tak biasa bekerja dari rumah. Anak-anak sekolah pun belajar dari rumah. Tapi tempat yang tak ada hubungan internet, susah dia orang nak mengaji pun. Jadi kesulitan itu memberi kesan kepada seluruh masyarakat. Sebenarnya ini adalah dilakukan oleh kerajaan untuk nak memutuskan hubungan rakyat supaya tidak senangi dijangkiti oleh penyakit ini. Mengurangkan jangkitan Tetapi kita juga nasib tak baiknya seluruh dunia mengalami kemelesetan ekonomi. Ya, oleh kerana kemelesetan itu, jadi pasaran dunia pun jadi sempit, jadi kecil. Ekspor kita tak berapa laku, kalau laku pun harga dah jatuh. Jadi ini semuanya menyebabkan keadaan ekonomi pun jadi mengecil. Jadi kesannya ditanggung oleh rakyat. Okay, bercakap berkenaan dengan ekonomi tadi. Kalau kita lihat negara jiran kita seperti Indonesia, selang 2-3 bulan lepas pelabur-pelabur besar masuk ke negara tersebut. Seperti berbanding dengan negara kita selepas kerajaan mengumumkan kita start menyuntik vaksin, nampaknya pelabur daripada luar pun suam-suam kuku saja yang masuk ke. Ya, benar, ada dua faktor di sini mengikut pandangan saya. Satunya oleh kerana Presiden Amerika Syarikat telah menjalankan dasar supaya menarik pelaburan Amerika terutama sekali keluar daripada negeri China. Kebanyakan pelaburan yang berpindah ke Indonesia ni adalah oleh kerana tindakan Presiden Amerika ketika itu, mau banyak daripada pelaburan dari Amerika dipindah ke tempat yang lain. Jadi orang tak ada cadangan nak pindah ke negeri-negeri lain kecuali Indonesia yang nampaknya lebih stabil dan lebih menjamin masa depan modal yang akan dipindah ke sana. Itu sebablah banyak daripada syarikat-syarikat dari sana ke sana, ke Indonesia. Selain daripada itu, ada juga mereka yang menjejak langkah ikut apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Jadi dah tengok banyak orang pergi ke Indonesia, dia pun ikut samalah melabur di sana. Kita ni nasib tak baik oleh kerana kedudukan politik kita dan kedudukan ekonomi kita. Politik kita kerana selepas kita kalah pilihan raya nampaknya tidak menentu. Dan kerana tidak stabilnya keadaan ekonomi, keadaan politik kita, maka menyebabkan ekonomi kita pun tak begitu kokoh. Ringgit kita jatuh menjunam. Banding dengan Amerika Syarikat, RM4 lebih $1. Begitu juga dengan wang Singapura, jatuh RM3 lebih duit kita berbanding dengan $1 Amerika. Satu ketika dulu duit kita lagi mahal daripada Singapura. 97 sen masa saya jadi Menteri Keuangan. $1 Singapura. Bat di Siam pun, negeri Siam sudah lebih berharga daripada ringgit kita. Orang yang duduk di sempadan umpamanya di Perlis nak pergi ke negeri Siam, langkah sempadan aja di Padang Besar misalnya, ataupun di Golok, Sungai Golok di Kelantan, sudah tengok perbezaan nilai ringgit kita apabila tukar dengan bat Siam, sudah berbeza banyak sangat.
maknanya jatuhnya nilai ringgit kita. Itu juga orang yang buat umrah pergi ke Mekah ataupun buat haji, tengok rial di Arab Saudi telah meningkat naik nilainya berbanding dengan ringgit kita. Dulu kalau kita nak bayar barang-barang yang kita beli di Jeddah umpamanya, dia terima ringgit kita, tetapi sekarang orang tak nak terima ringgit kita. Begitu juga di Singapura, orang Singapura tak nak terima, kedai-kedai Singapura tak nak terima ringgit kita kerana cepatnya jatuh nilai ringgit kita. Jadi ini semuanya menyebabkan orang kurang nak masuk ke Malaysia, apatah lagi nak melabur. Apabila dia tukar dolar dia kepada ringgit kita, entah mungkin akan jatuh nilai ringgit yang dia dah tukar daripada dolar Amerika ataupun wang Singapura. Jadi ini semuanya menyebabkan tidak tentunya keadaan ekonomi kita. Jadi oleh kerana itu kita khawatir oleh kerana kerajaan sendiri tak mendapat pengabsahan. Oleh kerana orang putih kata not legitimate. Walaupun Tuanku Agong dah lantik, Perdana Menteri baru mengganti Tun Dr. Mahathir sesudah Tun Dr. Mahathir berhenti apabila kerajaan Pakatan Harapan kalah jatuh. Tetapi pelantikan itu sah dari segi perlembagaan, tetapi pimpinan kerajaan itu mesti mendapat sokongan dengan bilangannya cukup dalam Dewan Rakyat, bukan di luar Dewan Rakyat. Kita boleh cakap kita ada 200 penyokong dan sebagainya, tetapi ujiannya mesti di Dewan Rakyat. Selagi tidak disahkan oleh Dewan Rakyat bahawasanya pimpinan kerajaan mempunyai sokongan yang teguh dalam Dewan Rakyat oleh ahli-ahli Dewan Rakyat, maka kedudukan kerajaan itu dipertikai. Dan masih susah nak kita mengesah bahawa kerajaan itu adalah kerajaan yang sah, yang boleh menjalankan tanggungjawab menggunakan duit rakyat dan sebagainya. Ketidakstabilan politik hari ini dan kerajaan itu sendiri menyebabkan ketidakstabilan ekonomi negara. Dia ada kait mengait. Jadi untuk menstabilkan semula politik dan kerajaan, apa yang perlu Malaysia sekarang hadapi? Adakah perlunya biasanya kalau keadaan kita berlaku, dia mesti menghadap Agong, pimpinan yang ada, menyembah kepada Agong bahawasanya sebaik-baik jalan yang untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat dan negara ialah mengadakan pilihan raya umum. Tetapi kalau Agong memikirkan masanya tidak sesuai kerana COVID dan sebagainya, mungkin Yang di-Pertuan Agong akan menggunakan kuasanya untuk melantik orang yang baru yang mungkin boleh mendapat sokongan kuat daripada ahli-ahli Dewan Rakyat. Cuba membentuk sebuah kerajaan yang kokoh, yang boleh meyakinkan pelabur dan sebagainya. Jadi itu pilihan biasa. Tetapi keadaan sekarang ini luar biasa. Kerana tak pernah berlaku kerajaan yang memerintah begitu lama dikalahkan dalam pilihan raya umum. Satu. Nombor dua, apabila diadakan pilihan raya pula, tak pernah berlaku di mana-mana negara sekalipun. Adalah satu dua negara dalam mana parti-parti yang menang dalam pilihan raya tidak mempunyai majoriti mudah yang biasa didapati oleh mereka. Ini macam kita satu parti pun tak ada mendapat majoriti mudah. Sama ada Barisan Nasional, sama ada DAP, sama ada PKR, sama ada PAS, sama ada mana-mana parti. Semuanya kirakan nyawa ikan semuanya. Jadi tak ada majoriti ya. Jadi parlimen pun tergantung. Jadi nak tubuh kerajaan mesti berpakat. Dan sebelum berpakat, dia nak terima dulu siapa yang nak jadi pemimpin. Jadi ini soal yang besar. Selagi tak dapat orang yang diyakini oleh ahli-ahli Dewan Rakyat mewakili rakyat ramai, susah kita nak menentu bahawa kerajaan yang ditubuh itu kerajaan yang diyakini oleh rakyat. Apatah lagi kita nak tarik pelabur dari luar, kerana muda-mudi kita nak kepada kerja. Dia keluar universiti, keluar college, keluar sekolah,
nak cari makan. Tetapi kalau tidak ada peluang untuk mereka bekerja, apakan daya? Dan kita harap pelabur ni datang buka peluang untuk mereka berniaga, bekerja dan sebagainya. Tetapi sekarang pelabur tak datang. Adalah sikit-sikit yang saki-baki permohonan dulu nak dirikan kilang, nak mulakan perniagaan di Malaysia ni, tetapi jumlahnya kecil. Sebab macam mana yang sebut tadi lah, banyak yang berpindah dari negeri China dan sebagainya sudah berpindah ke Indonesia. Dan Indonesia pun nampaknya kalau dibandingkan dengan kita pada masa ini, walaupun COVID menjadi ancaman kepada semua kita, lebih menarik bagi pelabur kerana keadaannya agak stabil dibandingkan dengan kita. Ringgit kita memang tidak stabil dan kita mesti lakukan sesuatu terhadap ringgit kita. Kalau kerajaan ini tak dapat lakukan, selama itulah hutang kita akan bertambah, kos pinjaman duit terutama sekali dari luar negara akan bertambah lagi banyak. Kalau hutang kita menimu-nimu naik, susah kita nak uruskan keadaan keuangan dan pembiayaan kerajaan dalam negara. Dan segala import kita akan naik harga. Kerana ringgit kita dah, segala perkara yang dulunya agak murah, sekarang ni sudah naik harga sehingga kan orang kata inflasi yang tak dapat kita hadapi oleh kerana pendapatan kita mengecil. Tadi ku cakap ada dua pilihan untuk menstabilkan semula politik negara hari ini, sama ada melakukan pilihan raya umum. Itu biasa. Yang kedua, pilihan kedua maknanya SD dekat yang di Pertuan Agong. Ya. Okey, ku bercakap dengan bila bercakap tentang SD, okey, Datuk Seri Presiden UMNO sebelum ini, Datuk Seri Zaid Amidi ada bagi tahu, dia kata ku tidak pernah menandatangani SD untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri. Kenapa ku? Saya rasa salah kita tandatangani SD sebab Tuanku Agong bukan mengharap kepada orang menandatangani SD. Tuanku Agong boleh melantik sesiapa daripada kalangan ahli Dewan Rakyat yang dipilih untuk menjadi Perdana Menteri berdasar kepada pandangannya, pada hebatnya. Seseorang itu mempunyai sokongan yang ramai daripada Dewan Rakyat. Tetapi kalau Tuanku Agong buat pilihan yang tak tepat, maka Tuanku Agong boleh uji orang tu dalam Dewan Rakyat. Kalau dia dapat sokongan, dia kekal. Tapi kalau dia dikalahkan dalam pengundian di Dewan Rakyat, Tuanku Agong ada kuasa melantik yang ganti pula. Jadi itu tak menjadi masalah. Tinggal lagi tidak perlu kepada SD. SD ni boleh jadi dipaksa. Dipaksa oleh parti, dipaksa oleh lawan, dipaksa oleh sesiapa, diugut dan sebagainya, diancam untuk menandatangani ke SD. Tetapi yang dikehendaki oleh Parlimen, dalam Parlimen, ialah kita mengundi dalam Dewan Rakyat dengan terang, dengan ikhlas kita mengundi. Itu yang dikehendaki oleh perlembagaan. Itu sebab saya tak sign. Saya rasa salah sign SD. Sebab itu juga aku secara konsisten sejak tahun lepas mahu undi tak percaya dibuat di Parlimen. Ya. Saya berpegang kepada perlembagaan. Saya bukan lawan nak tolak Muhyiddin kerana saya tak suka kan dia. Tak ada personal. Ini dari segi perlembagaan. Maknanya kesungguhan tu sendiri datang daripada perlembagaan. Perlembagaan. Jadi kalau dia tu laku dan dapat sokongan sebagaimana yang didakwa, dia boleh hadapi di Dewan Rakyat. Dan kita ujilah, kalau dia lulus ujian itu, dapat sokongan lebih daripada 112, teruslah. Tak ada siapa nak khawatir. Saya tak ada halangan. Okey, Ku. Kalau kita tengok, Ku nampak bersungguh-sungguh untuk memutuskan hubungan dengan, agar UMNO memutuskan hubungan dengan Parti Bersatu. Yeah. Kenapa? Kerana saya bercakap dengan banyak akal umbi UMNO.
Ya, setiap yang saya jumpa, boleh dikatakan setiap lah, yang datang ke pejabat saya ini ataupun di luar masa saya pergi melawat, dia menyatakan, mengapa tidak UMNO? Mengapa parti bersatu? Parti bersatu berapa orang aja ahli? Ya, dia petikai. Ini bukan, dia kata dia parti Melayu, tapi dia wakili siapa? UMNO parti yang besar, terbesar, tertua dan telah berjasa kepada rakyat. Sekolah siapa diri? Tidak kerana UMNO. Hospital, jalan raya, macam-macam kita dah laku. Dasar dalam negara, dasar luar negara, dasar pertahanan, macam-macam dah kita lakukan. Ada yang tak betul, barangkali tidak sebagaimana dikehendaki oleh setengah pihak, tetapi kebanyakan kita laku. Segala kesenangan, kemudahan yang kita dapat lihat dan rasa adalah hasil daripada perjuangan UMNO. Betul tidak? Jadi ini tak boleh saya penafi. Pihak pembangkang pun akui dalam Dewan Rakyat. Jadi kita telah berjasa. Jadi mengapa kita nak bagi kepada satu? Ini pandangan dia orang pun, dan saya menyuara bagi pihak dia orang. Dia kata mengapa nak bagi kepada satu parti yang baru lahir semalam? Itu pun kerana Datuk Najib masa dia Perdana Menteri pecat orang ni untuk kerana bertentangan pendapat, dan dia menubuh sebuah parti. Bukan kerana kehendak orang ramai tubuh bersatu, kerana seorang dua je. Tak macam UMNO ditubuh atas kehendak persatuan Melayu, menentang British masa tu. Maknanya itu suara akar umbi lah. Ya. Okey, berkenaan kita bercakap pasal suara akar umbi. Okey, 2 hari lepas pertemuan antara Ku dengan Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Najib, dan ketiga-tiga sosok ini kita lihat di media sosial mengatakan pada Perhimpunan Agung UMNO nanti yang bermula pada esok, apa yang diputuskan oleh akar umbi, UMNO kena tegas mendengar. Dan apa? Tak, itu bukan keputusan kita. Kita berjumpa macam biasa. Cuma ada orang ambil gambar, ada orang share gambar, itu aja. Kita selalu berjumpa dan kita bertukar-tukar pendapat. Apatah lagi dengan Perhimpunan Agung yang akan berlangsung besok, lusa. Sebenarnya lusa, 1 hari saja Perhimpunan Agung Parti. Dan kita rasa elok kita jumpa kerana desakan daripada bahagian-bahagian yang begitu banyak mahu diputuskan hubungan kita dengan bersatu. Sebagaimana saya sebut tadi lah, dia orang tak senang hati dengan bersatu. Banyak benda yang salah yang pada anggapan mereka, yang lemah, yang patut diperbaiki. Jadi dia kata mengapa nak tunggu-tunggu sehingga perhimpunan pilihan raya akan datang ataupun sehingga bubarnya parlimen ini. Baiklah kita putus sekarang. Itulah kehendak orang bawah. Jadi kita putus dalam perbincangan kita secara tidak rasmi. Kita kata baiklah kita tegas dalam Perhimpunan Agung, maklum kepada Perhimpunan Agung, dan inilah pendapat kita bahawasanya kehendak bahagian-bahagian sebagaimana diputus menerusi usul-usul mereka ialah supaya kita putus sekarang. Mengapa nak tunggu begitu lama? Jadi baik kita putus sekarang. Bila kita putus sekarang, selesailah kita dengan bersatu dan kita boleh buat persediaan untuk menghadapi pilihan raya. Selama ini pun kita tak bergantung kepada sesiapa. Bersatu tak ada apa lagi. Tapi dalam pada suara-suara akar umbi mahu UMNO memutuskan hubungan dengan bersatu, tetapi kita lihat ada tokoh-tokoh UMNO sendiri yang banyak orang mengatakan seperti mewakili bersatu, dan ada di antaranya malah mengkritik parti sendiri UMNO. Kita tak tahulah, itu dia orang punya pandangan. Ini dia mewakili bersatu, kita mewakili UMNO. Perhimpunan Agung besok lusa adalah Perhimpunan Agung UMNO. Jadi kita hanya boleh menyuara bagi pihak ahli-ahli UMNO, akar umbi UMNO. Kalau dia nak menyuara bagi pihak Lanun ke Dewa ke, itu dia punya hak, kita tak nak campur.
Jadi sebagai veteran UMNO, bagaimana orang-orang yang selalu mengkritik parti sendiri ni, Yalah, kita kena kuat-kuasakan disiplin. Dalam satu-satu organisasi mesti ada peraturan supaya apabila seseorang menjadi ahli, dia mesti patuh kepada peraturan. Macam undang-undang juga dalam negara. Jadi kalaulah kita dah terima persaudaraan dalam organisasi kita, kita kena ikut kehendak orang ramai. Jadi kita tak boleh nak berjalan tempang nak bawa cara kita berlainan daripada orang lain. Boleh kita menyuara, tetapi apabila dah diputus, inilah dia cara yang menjadi pilihan orang ramai, kita kena ikut. Kalau kita tak nak ikut, kita kena keluarlah atau dikeluarkanlah. Itu saja pilihan yang ada. Kalau tidak, kita tak boleh nak berorganisasi. Maknanya UMNO sendiri kena tegas lah. Oh ya, itu sebab yang kita putus tu mesti kena tegas. Tegas bukan kerana kepentingan sesiapa, tetapi kerana kehendak orang ramai dalam parti kita. Beberapa bahagian, berbelas, beratus bahagian dah menyuara. Itu hubungan, kita banyak bercakap tentang hubungan UMNO dengan Bersatu. Yeah. Kita lihat pula sekarang hubungan UMNO dengan PAS. Yeah. Kita nampak KU secara konsisten tidak mahu berkawan dengan PAS. Saya bukan tak mahu berkawan dengan PAS. Kita boleh berkawan dengan sesiapa pun. Kerana dalam politik, dia orang selalu kata there's no permanent friend, no permanent enemy. Jadi kalau benda tu berfaedah kepada negara, kepada rakyat, kita akan berpakat siapa pun untuk menghasilkan cita itu, asalkan kita tak berpakat dengan syaitan lah. Jadi kita bukan kata kita tak mahu berkawan dengan sesiapa. Dengan PAS kita dah dirikan Barisan Nasional tempoh hari. PAS menjadi pengasas penubuhan Barisan Nasional, tetapi kita sudah bercerai. Sekarang ni kita dirojok balik di bawah pakatan yang dinamakan Muafakat Nasional, dan kita kena ikhlas antara satu dengan lain. Tetapi kita dengar PAS berpakat dengan Bersatu dalam Perikatan Nasional. Tak apalah. Tetapi kalaulah kita dah kata kita tak boleh bersama dalam Perikatan Nasional sebagaimana disuara oleh akar umbi kita, maka PAS ada pilihan. PAS sama ada nak kekal dalam Perikatan Nasional ataupun nak bercerai dengan Perikatan Nasional, seperti kita tidak menjadi anggota Perikatan Nasional. Kalau tidak, bagaimana kita nak jalankan Muafakat Nasional? Dia sebelah kaki di sana, sebelah kaki dengan kita. Apabila bertanding pilihan raya, macam mana? Nak pilih siapa antara kita dengan Bersatu? Jadi pilihan tu bernasabah. Jadi kita kena pilih lah. Ini nak berkahwin dua orang tak boleh. KU sendiri banyak pengalaman berpuluh tahun dengan PAS, terutama di Kelantan, daripada semangat 46, tahun 88, tahun 90. Saya bantu PAS, saya tolong PAS. Banyak pengalaman. PAS dapat kuasa di Kelantan pun saya tolong. Masa PRU ke-8 dulu tahun 90. Dan takut dia dah lupa, saya dah tahulah. Dan dekat situ, adakah benda tu menjadi titik tolak kepada pendapat KU sendiri hari ini untuk tidak mahu bekerjasama dengan PAS? Siapa? Macam minggu lepas KU sendiri dikecam ramai apabila KU saya tak ada sebut tu. Saya kata ada orang yang bercakap, bukan saya. Ada orang yang bercakap, menggelar PAS, mengata kepada PAS. Ini yang kita kena elak. Untuk PRU akan datang ni, KU sendiri berpendapat macam mana? Wajar tak? Tadi saya kemukakan soalan, kita kena ada keikhlasan lah. Berpakat dengan PAS. Atas dasar kita ikhlas. I tolong you, you tolong I.
Okey. Dan kita dah tubuh Muafakat Nasional. Lebih dulu daripada penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional. Betul. Kita bantu penubuhan Perikatan Nasional kerana kita nak tolak orang lain yang duduk mengacau dasar pemerintahan negara, tabung haji dan sebagainya diusik. Okey, kita selesai perkara itu dan dapat mengatasi krisis politik. Kita rasalah. Jadi kita dapat tolong, tetapi nampak orang bawah tak senang hati dengan kedudukan kita. Nombor satu, ni macam ular lidi nak makan ular sawa ni. Jadi kita parti besar, parti lama, nampaknya dia orang tak senang hati dengan kedudukan kita. Apatah lagi dasar-dasar yang dijalankan sekarang adalah dasar-dasar yang tidak berpihak kepada masyarakat umumnya ataupun kepada bangsa kita. Jadi itu sebab orang bawah tak senang hati. Jadi kita terpaksa berundur daripada membantu dan bekerjasama dengan Bersatu. Tapi PAS pula masuk nak bersatu dengan dia orang. Itu dia punya hak, kita tak peduli. Tetapi kalau kita dah berkawan dalam Muafakat Nasional, yang kita dengan ikhlas hati mau berkawan dengan PAS. Jadi kita apabila tarik diri daripada Muafakat Nasional, PAS tinggal di sana, PAS kena buat pilihan lah. Betul tidak? Kalau tidak, kita menghadapi pilihan macam mana? Itu soalannya besar. Saya tak tahu sama ada betul atau tidak, sebab saya bukan politician. Tidaklah. Ini soalan yang saya kemuka. Tapi itu soalan yang saya kemuka kepada masyarakat. Ya, saya kemuka kepada masyarakat dan kepada PAS untuk memikirkan. Okey, tadi ada tekankan berkaitan dengan politik ini. Dalam politik tidak ada kawan yang kekal dan tidak ada musuh yang kekal. Itulah orang kata. Ya. Dan ku sendiri lihat macam mana masa depan UMNO. Ada tak macam sebelum ini pun ada cakap-cakap mengatakan ada orang UMNO secara dalam diam berunding dengan DAP dan PKR untuk membuat kerjasama. Tadi itulah, no permanent friend, no permanent enemy. Maknanya tak kisah, boleh kita boleh bercakap dengan sesiapa pun. Di parlimen pun kita berjumpa dengan dia orang. Semua parti ada dalam parlimen. Kita perlu bercakap dan dengan pandangan dia orang. Bukan berarti pandangan kita ni statik, kekal begitu selama-lamanya. Akan berubah oleh kerana keadaan berubah. Dengan perubahan ini, kita kena ambil kira pandangan baru. Entah boleh jadi apa yang difikir oleh dia sama dengan fikiran kita untuk menghadapi isu yang baru, umpamanya yang boleh menguntungkan rakyat. Mengapa tidak kita timbangkan sama? Ini bukan berarti kita dah sanggup bekerjasama misalnya. Ini boleh ditimbang sama dan kita boleh runding. Okey, kita kena terbuka. UMNO dan DAP dilihat musuh yang... Siapa kata? Kalau kita tengok serangan DAP sebelum ini terhadap UMNO, dan UMNO sendiri pun terhadap DAP, kita nampak betapa panasnya politik antara dua. Dia kata kita resis. Dia kata resis. Barangkali betul lah tuduhan dia tu. Malangnya dia tak faham sejarah. Kita tubuhkan UMNO, rakyat Melayu, kerana kita adalah rakyat kepada raja-raja. Dia orang tidak menjadi rakyat kepada raja-raja ketika itu. Masa kita menentang Malaya Union, dia baru datang ke negara kita ni. Kita dah jadi rakyat raja-raja dan kita bergerak nak mempertahankan maruah dan kedaulatan raja-raja kita yang dipaksa oleh pihak British supaya menyerah negeri ni ataupun wilayah dia orang kepada British sebagai tanah jajahan. Dan kita orang Melayu tak boleh terima itu. Ini tanah tumpah darah kita. Jadi oleh kerana itu kita bergerak. Kumpulan Melayu saja kerana kita rakyat dibenar oleh British untuk berpersatuan. Jadi nampak kita dia resis. Tetapi kita dah tubuh UMNO sebelum ada sesiapa lagi yang menjadi rakyat kita. Jadi
kita sekumpulan Melayu menubuhkan UMNO sebagai sebuah badan politik dengan izin pihak British di bawah undang-undang, dan itu hanya terbit itu dibenar hanya oleh British untuk rakyat saja, dan kita kebetulan rakyat. Nak tarik Cina apa semua, dia orang bukan rakyat lagi. Jadi kita bergerak sampai sekarang atas dasar itulah, nak pertahankan agama kita selain daripada raja kita, bahasa kita dan sebagainya. Saya rasa pun kita bukan racist, kita lebih nasionalistik daripada sesiapa, daripada asal kita pertahankan semuanya ini. Dia orang rasa racist, itu dia punya pandangan lah, tapi kita tidak. Bagaimana aku melihat kepimpinan hari ini? Maksud saya pemimpin-pemimpin muda. Kita nampak kalau di dalam parlimen tu sendiri kebanyakannya didominasi oleh orang-orang yang veteran, dan perlu tak pada masa akan datang ketengahkan tokoh-tokoh muda. Benda ni peringkat berperingkat. Saya dulu pun muda. Saya dulu pun muda. Banyak daripada dia orang. Dr. Mahathir dulu pun muda. Semua orang muda-muda. Kita masuk parlimen umur 20-an semuanya. Tapi dah kerana orang suruh kita bertanding, kita sudah jadi tua. Dan saya sendiri patut dah bersara, tetapi dia orang minta juga saya bertanding lagi. Jadi saya bertanding lah. Banyak orang yang seangkatan dengan saya dah bersara, kerana dia orang barangkali direhatkan oleh parti ataupun oleh bahagian. Saya kalau direhatkan, saya pun bersara lah. Saya tak boleh kata saya nak bertanding kalau dia orang tak nak sokong saya. Tak menang. Tak menang. Itu dia. Jadi saya rasa peringkat-peringkat, mungkin satu ketika ramai orang tua. Orang tua ni pun kalau dia tak bersara, dia mati. Dia akan mati, dan akan diganti oleh orang muda, insya-Allah. Dan kita ramai orang muda yang berbakat, yang mempunyai intelek yang tinggi dan sebagainya. Dan dia orang ni akan datang. Dan kita nak orang muda terlibat. Kerana masa depan negara kita bergantung kepada tenaga muda, pemikiran muda. Dengan sains dan teknologi yang berubah-ubah, kita nak guna AI, artificial intelligence, membantu kita supaya dapat kita maju ke hadapan di bidang teknologi, bidang industri. Sekarang ni kita dah melangkah ke industrial revolution keempat. Jadi kita tak boleh nak ke tepi semuanya ini. Dan kita nak orang muda dengan pandangan dan fikiran baru dia, supaya kita ni sejajar dengan kemajuan yang dicapai oleh negara-negara lain yang akan bersaing dengan kita. Kalau kita ketinggalan, kita tak dapat nak baiki keadaan masyarakat kita. Ku dilihat beberapa kali menawarkan diri bertanding untuk merebut jawatan presiden dalam parti. Saya tak pernah bertawar. Saya tawar sekali aja. Sekali. Lawan Dr. Mahathir. Tahun 87. Lain tu orang cadang. Masa dulu orang boleh cadang. Saya terima tak terima lain kira. Dan baru-baru ni saya digesa oleh ramai pihak, pemuda dan sebagainya, suruh bertanding. Saya okeylah. Kalau saya tak diperlu kempen sana sini, saya dah tua, saya tak nak berkempen. Kalau orang tak kenal saya, dia tak nak undi saya, tak apalah. Sekurang-kurangnya saya tak tarik harga lah. Tak menjauhkan diri. Jadi kalau pemilihan akan datang ni, kalau ada orang nak lagi ku bertanding, tak tahulah itu. Masa depan tak mati pun sebelum tu tak tahu. Okey, mungkin ni soalan yang terakhir. Berkenaan dengan Perhimpunan Agung UMNO. Esok ni apa harapan ku sendiri sebagai orang yang paling veteran dalam parti? Harapan sayanya, kita kena jaga kesetiakawanan kita. Sebab itulah menzahirkan kekuatan kita. Kalau kita berpecah belah, bawa
idea berbeza-beza dengan tidak ada satu pakatan dan ketentuan, berarti kita menuju kehancuran. Yang penting kita mesti tunjuk kepada orang, meyakinkan orang ramai bahawa kita satu hati dan kita boleh bawa hasrat dan cita-cita orang ramai yang kita cuba nak pimpin. Dan kita telah berjaya. Berlakulah kesalahan, kesilapan. Apakah kita tak boleh minta ampun dengan rakyat? Dengan Tuhan kita boleh minta ampun. Takkan kita tak boleh minta ampun atas kesilapan, kesalahan kita? Kita manusia biasa, mesti ada salah silap. Itu kita akui kerana kelemahan yang ada kepada kita. Tetapi yang penting kita kena tunjuk kepada rakyat dan negara dan kepada dunia luar bahawa parti kita mempunyai kesetiakawanan yang kokoh dan kita kuat bersatu dan yakin dengan perjuangan kita, dan kita akan bawa perasaan rakyat menerusi perjuangan kita supaya menegak segala yang diperjuangkan oleh kita selama ini. Dan kita ambil kira macam you kata tadi, nak orang muda, dan kita akan bariskan orang muda untuk memimpin kita. Kita semua tak kekal. Yang muda pun tak kekal kadang-kadang. Tetapi orang tua kena bagi jalan kepada orang muda. Tapi orang muda kenalah melengkapkan diri supaya tahu selok-belok bagaimana nak menghadapi masalah rakyat supaya dapat menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Ini penting. Saya rasa itu mesej yang penting. Kesetiakawanan kita sesama kita. Jangan rakyat tak tahu arah tuju kita dan sebagainya. Kita mesti tunjuk yang kita bersatu, kita tahu ke mana kita nak bawa negara ini dan rakyat umumnya. Terutama sekali orang Melayu lah. Kita parti Melayu. Saya setuju pesanan tu ya, adalah merupakan pesan yang paling penting untuk Perhimpunan Agung UMNO akan datang. Sebab kalau kita lihat sejak kebelakangan ini pun orang bercakap UMNO terdapat beberapa kem dalam UMNO. Kem inilah, kem ini, kem itu. Parti besar macam itulah. Parti besar dia mestilah ada kem. Dia berkawan dengan sana, berkawan dengan orang sini. Tetapi akhirnya apabila parti dah putus dalam Perhimpunan Agung, dia kena close rank, kena bersatu balik dan kena dokong apa yang disetujui oleh parti dalam Perhimpunan Agung. Kalau dia nak berbeza juga, sila, ada jalan keluar. Okey, baik, terima kasih yang berhormat Datuk Seri Tengku Razali yang kita hormati. Okey, terima kasih pada penonton sekalian. Teruskan bersama dengan kami di Malaysia Post untuk rancangan yang akan datang. Assalamualaikum.